Ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan positif iaitu 0.7% berikutan peningkatan sektor bukan minyak dan gas sebanyak 4.7% bagi suku ketiga 2023. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dalam siaran medianya mengenai keluaran dalam negeri kasar KDNK memaklumkan pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh peningkatan subsektor-subsektor seperti pembuatan produk petroleum dan kimia, perhubungan dan kewangan. Peningkatan bagi subsektor pembuatan produk petroleum dan kimia disebabkan oleh peningkatan pengeluaran produk petrokimia, metanol dan baja yuria. Manakala peningkatan bagi subsektor perhubungan selaras dengan peningkatan jumlah pengguna telefon bimbit dan pelanggan internet. Peningkatan bagi subsektor kewangan pula selaras dengan peningkatan pendapatan aktiviti perbankan dan insuran. Sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 3.7% berikutan penurunan pengeluaran gas asli dan gas asli cecair LNG. Sumbangan utama KDNK mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri yang menyumbang diikuti sektor perkhidmatan dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan. Jumlah KDNK negara Brunei Darussalam pada harga semasa pada suku ketiga 2023 sebanyak 5 bilion ringgit berbanding 5.8 bilion ringgit pada suku ketiga 2022. Mengikut pendekatan perbelanjaan, peningkatan pertumbuhan KDNK pada suku ketiga 2023 didorong oleh peningkatan ekspor bersih barangan dan perkhidmatan. Diikuti oleh perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah. Bagaimanapun, pembentukan model kasar dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan mencatatkan penurunan. Indeks bukan makanan bagi bulan November 2023 menunjukkan penurunan 0.3% berbanding bulan November 2022. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik dalam siaran medianya juga mengongsikan indeks makanan dan minuman ringan meningkat 2.1%. Secara keseluruhan, indeks harga pengguna IHP menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 0.2%. Penurunan tahun ke tahun bagi indeks bukan makanan disebabkan oleh penurunan harga perhubungan dan pengangkutan. Manakala peningkatan bagi indeks makanan dan minuman ringan disebabkan oleh kenaikan harga minuman ringan dan beras dan bijirin. Penurunan bulan ke bulan bagi indeks bukan makanan disumbangkan oleh penurunan harga rekreasi dan kebudayaan dan pakaian dan kasut. Manakala peningkatan bagi indeks makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh kenaikan harga sayur-sayuran dan daging. IHP mengukur perubahan harga bakul barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP adalah berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. Jumlah perdagangan mencatatkan peningkatan sebanyak 30.5% pada bulan Oktober 2023 berbanding bulan September 2023. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran media menyatakan peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kedua-dua nilai ekspor dan import masing-masing sebanyak 8% dan 70%. Ekspor bulan Oktober 2023 bernilai RM1,584.7 juta. Bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor, diikuti oleh bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang keluaran kilang dan bahan kimia. Pasaran ekspor utama pada bulan Oktober 2023 adalah Australia, diikuti oleh Singapura dan Republik Rakyat China.
Manakala sumbangan terbesar rakan dagangan import dari Malaysia diikuti Republik Rakyat China dan Australia dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Dalam memberikan peluang kepada Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong A untuk meningkatkan hasil pendapatan dan sosioekonomi, Majlis Pembukaan Gerai Jualan Sajian Makanan telah diadakan di Gerai MPK Jerudong, Pantai Jerudong. Beraneka kuih muih dan masakan ala kampung dijual pada setiap hari Jumaat dan Ahad bermula pukul 7 pagi. Melalui pembukaan gerai jualan tersebut, ia dapat memperkenalkan masakan tradisi penduduk kampung kepada masyarakat umum. Ini merupakan stepping stone ataupun langkah yang baik ke atas meninggikan taraf ekonomi penduduk kampung. Dan ini merupakan hasrat kerajaan di mana dalam KPI yang disediakan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bahawa pemimpin akar umbi khususnya penghulu dan ketua-ketua kampung di setiap mukim dan tempat mempunyai peranan untuk mengetuai para penduduk kampungnya untuk berusaha, selain daripada berusaha untuk mempertinggikan ekonomi penduduk dan rakyat di kawasan ini. Dengan hasil tanaman sayur-sayuran yang banyak menyuntik lagi semangat pengurus syarikat MZA untuk cenderung dalam bidang pertanian. Syarikat MZA yang terletak di kawasan kemajuan pertanian Lemapas ini memang tidak asing lagi dalam penghasilan produk pertanian tempatan. Antaranya tanaman jenis sayur seperti cili, timun dan ubi kayu. Sebahagian besar produk yang dihasilkan dibekalkan bagi pasaran tempatan. Saya telah menanam 1,000 pohon lada besar dan juga sayur-sayuran seperti timun, peria, kacang panjang, sawi dan kangkung. Di sinilah dorongan dan semangat dalam bidang pertanian bertambah. Misalnya hasil lada saja mencecah 12,000 sebulan, di mana keuntungan bersih setelah tolak kos operasi mencecah RM8,000. Memang resam dalam berniaga, pasti ada pasang dan surutnya. Namun pengusaha tempatan ini tetap cekal menghadapinya. Tanpa wujudnya cabaran dan ujian, kita tidak akan ada pelajaran dan pengalaman. Saya sangat berharap kepada penduduk warga Brunei, orang-orang petani Brunei untuk bantu sokong peladang-peladang kita ini sendiri dengan membeli hasil produk tempatan. Berikutan penghasilan yang memberangsangkan sejak 3 tahun lalu, iaitu sekitar 53 ke 56 tan metrik. Perusahaan tempatan ini menyasarkan mengekspor produk-produk pertaniannya ke luar negara seperti Taiwan. Ia dijangka dapat meningkatkan lagi keyakinan pelabur asing terhadap kualiti produk-produk pertanian tempatan. Mereka fashion lelaki tempatan juga berkebolehan menghasilkan rekaan yang berkualiti setanding dengan mereka fashion perempuan. Revolusi dan inovasi dalam rekaan fashion menjadi rahsia seorang mereka fashion lelaki tempatan untuk menghasilkan fashion berkualiti dan diminati ramai. Bakat dalam rekaan fashion memberi kelebihan kepada Muhammad Abdul Aziz bin Haji Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Yoji untuk menghasilkan fashion unik yang menggabungkan konsep tradisional dan moden. Sebagai pengasas Victoria & Co, Yoji aktif berkolaborasi dengan mereka fashion tempatan untuk meluaskan pengalaman. In Brunei, we have ada communities dan namanya FDA, Fashion Designer Alliance. Jadi kami pun belajar daripada such as Nafora, Little Dayang, Zoya. Jadi kami pun satu community belajar sama-sama tapeh rancung, and also we have gentleman stitch. Jadi dari sana tu creating a community. From the community itu kami boleh belajar daripada sana tu lah. Meskipun berhadapan cabaran fashion yang dimuat naik secara dalam talian, namun Yoji tetap berusaha memastikan kualiti rekaannya
dengan mengikuti perkembangan industri fashion luar negara. Untuk designer, as a male designer, create more and learn more, and also do ask more. Jadi daripada bertanya, bis kita boleh dapat jawapan. Dari jawapan itu, insyaAllah, you will pursue whatever you wanted to go. Dengan revolusi dan inovasi pada fashion rekaan, pengusaha tempatan ini boleh melangkah lebih jauh untuk menghasilkan fashion-fashion berkualiti setanding dengan mereka fashion ternama luar negara. Ditubuhkan pada tahun 2022, Alfaza_BN beroperasi dengan menawarkan perkhidmatan penyediaan campur atau buah tangan bagi sambutan ulang tahun. Perkhidmatan ini terhasil setelah dayang Nur Ardila Natasha binti Jaini berjaya menyediakan sendiri buah tangan bagi sambutan ulang tahunnya, dan perkhidmatan ini sering mendapat sambutan orang ramai. Door gift birthday ni ni orang setiap hari lah, macam ada setiap bulan lah, setiap bulan ada, kira ia macam I think top 1 in Brunei lah, pasal hari jadi kanak-kanak biasanya parents mendulurkan untuk hari jadi ni. Dari sanalah kami memilih door gift ni. Kalau ada ramai banyak yang tempahan, kami sorting lah dulu dari mana hari bulannya, apa door giftnya. Membuat kajian menerusi internet dan media sosial boleh mencetuskan idea untuk menghasilkan reka bentuk buah tangan yang lebih menarik. Ikut apa door giftnya lah. Sekiranya contohnya kuih bahulo ni sama kutak kami cas RM1.2. Ada yang macam chip pack ni ikut apa di dalamnya. Tapi di dalamnya memang saya menetapkan sudah ikut package-package-nya tu. Ada yang RM1.8, ada yang RM2.2, ada yang RM2.8, ada yang paling mahal RM4.8 lah. Minimum order 10 pieces untuk kids, 30 pieces untuk orang dewasa.